Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan. So, uh, di sini sebenarnya saya nak berkongsi kepada tuan-tuan tentang uh, programming Solidity lah. Jadi, saya cuba untuk kongsikan kepada tuan-tuan setakat pemahaman saya lah. Jadi, uh, saya sebenarnya masih baru lagi dalam Solidity ni. Saya pun macam tuan-tuan, masih belajar lagi. Cuma saya ada sedikit foundation lah uh, dalam IT. Maksudnya saya sebelum ni pernah bekerja dalam bidang IT dan sekarang ni saya mengajar di salah satu universiti awam. Saya sebagai pensyarah lah. Jadi saya mengajar subjek-subjek pengaturcaraan. Jadi saya terpanggil buat video ni untuk berkongsi dengan tuan-tuan sedikit asas kepada pengaturcaraan itu sendiri. Sebab saya rasakan bila kita nak belajar Solidity ni, sekurang-kurangnya kita perlu ada asas dia. Kalau tak, saya merasakan kita akan lost lah kalau katakan tuan-tuan tak ada asas yang kukuh. Jadi dalam video ni saya nak cuba kongsikan pada tuan-tuan tentang asas dalam programming itu sendirilah. Okey, baik. Jadi kita akan mulakan dengan programming itu sendiri. Apa itu programming sebenarnya? Okey. Jadi programming ni sebenarnya adalah satu proses ataupun aktiviti yang mana kita menaip arahan ataupun kita memberi ataupun menaip arahan untuk komputer ataupun suatu mesin melaksanakan sesuatu. Okay, jadi kita bagi arahan kepada komputer untuk komputer tu melaksanakan sesuatu tugas. Okay, jadi itu ialah programming. Jadi program ni hasil daripada programming tu, hasil daripada aktiviti programming tu ialah program tu sendiri. So dalam konteks Solidity ni, file.sol ni, ini ialah program kita lah, hasil aktiviti kita membuat program tu sendiri. Okay, jadi hasil ni ialah program. Jadi dalam satu program ni, kita ada teks-teks yang kita type tu, kita panggil dia sebagai syntax. Okay. Sebenarnya arahan-arahan tu, inilah dia yang kita type tu. Okay, itu adalah arahan. Tapi dalam bahasa programming kita panggil syntax. Okay. Ataupun setengah tu kita panggil statement. Okay, setengah reference dia akan refer this as reference. As statement ataupun keywords. Okay. Jadi keywords, statement, syntax itu ialah sebenarnya arahan yang kita beri, kita as a programmer yang kita beri kepada komputer untuk melaksanakan sesuatu tugas lah. Ataupun sebenarnya lebih tepat lagi, kita type program ni sebenarnya kita tujuan utamanya ialah untuk menyelesaikan masalah. Ataupun mungkin kalau tuan-tuan lebih faham, kita nak mengautomasikan sesuatu. Kalau sebelum ni kita buat benda tu, tugas tu secara manual, melalui program ni kita akan automatekan tugas tu. Pada awalnya, pada mula-mulanya, tujuan ada program ni untuk membantu saintis-saintis ataupun jurutera-jurutera untuk menyelesaikan ataupun untuk mengautomate kiraan. Okay. Jadi dia ada satu masalah matematik, ada equation matematik. Jadi para penyelidik ni bila dia membuat kajian, dia perlu come out dengan mathematical model. So mathematical model tu ialah satu equation yang agak kompleks lah. Jadi kalau katakan equation tu nak di-solve guna manpower, jadi dia akan menjadi proses yang agak lambat dan dia require manpower lah. Jadi salah satu cara yang mudah ialah kita create a program yang mana kita akan arahkan
ataupun tugaskan komputer itu sendiri untuk menyelesaikan masalah matematik, equation matematik tu. Jadi itu asal kewujudan program tu sendiri. Kalau saya rasa semua ni yang menonton video ni ambil kursus diploma in blockchain ni, yang mana dalam modul 1 kita ada ceritakan tentang kisah Alan Turing yang dia break kod Enigma tu. Okay. Kod rahsia daripada Pakatan Jerman. Jadi kod rahsia tu di break, okay, diterjemahkan melalui satu rumus matematik, okay, mathematical equation, yang mana kalau katakan kita nak solve benda tu, kita nak break kod tu, kita nak dapatkan terjemahan kod rahsia daripada pihak Jerman tu, kita boleh je guna manpower, okay, maknanya kita kira sendiri. Tapi ia ada satu tugas ataupun proses yang agak leceh, tedious. Jadi sebab itu Alan Turing come out dengan mesin dia untuk automatekan benda tu, okay, untuk membuat kiraan tu secara automatik, dan hasilnya ialah terjemahan kod rahsia daripada pihak Jerman. Jadi itu salah satu konsep lah, okay, program itu sendiri. Okay, baik. Jadi dalam Solidity, okay, sebelum tu saya minta maaf kalau explanation saya mungkin tak teratur, sebab saya tak ada guideline untuk apa saya terangkan pada mulanya, dan kemudiannya kalau dalam lecture saya mungkin saya akan berpandukan slide, jadi dia lebih teratur. Jadi kat sini saya just explain mengikut apa yang ada dalam kepala saya, jadi secara spontaneous lah. Jadi saya minta maaf kalau katakan dia agak tak teratur lah. Okay, baik. Jadi saya rasa saya dah terangkan tentang konsep programming tu, asas kenapa kita perlu sesuatu program lah. Okay, selain daripada program, biasa kita panggil dia sebagai source code lah, source code. Okay, baik. Jadi arahan-arahan ni, okay, sintaks-sintaks ni boleh di type dalam pelbagai bahasa. Okay, ada pelbagai jenis bahasa. Ada bahasa yang agak general, ada bahasa yang agak fokus lah untuk certain area. Apa yang saya nampak untuk Solidity ni, dia lebih fokus. Maksudnya programming, bahasa pengaturcaraan Solidity ni lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks blockchain lah, untuk Ethereum blockchain. Jadi kita ada bahasa pengaturcaraan yang lain yang lebih general. Okay, biasanya kita ada C lah. Okay, C as a starter, as a beginner, biasa kita akan bermula dengan C programming language. Dan kita ada juga C++. Ini yang general maksud saya, bahasa pengaturcaraan yang lebih general lah. Jadi biasanya kalau di universiti, bagi pelajar-pelajar yang mengambil jurusan IT ataupun sains komputer, biasanya akan diajar dengan bahasa pengaturcaraan C ataupun C++ ni. Kerana apa? Kerana ianya lebih general, lebih simplified, okay, lebih mudah untuk dipelajari. Berbanding dengan Solidity, secara peribadi saya nampak Solidity ni je lebih advanced lah. Jadi sebab itu penting untuk adanya pengetahuan at least dalam C programming ataupun C++ ataupun mungkin Java. Jadi bila kita belajar Solidity, kita akan dapat some insight. Kita dapat agak dia ni tentang apa. Okay, bila kita tengok setiap sintaks tu, kita dapat grasp lah, kita dapat comprehend, kita dapat faham. Sebab apa? Sebab kita dah ada asas kat sini. Tapi bagi tuan-tuan yang tak ada background IT, background programming language, tak apa, saya akan terangkan, saya akan ambil asas-asas yang ada di sini dan saya akan cuba terangkan dalam Solidity. Sebab apanya, kalau katakan saya nak cover C, C++, Java ni, dia memakan masa sebenarnya. Jadi dalam video ni saya cuba simplify
At least untuk tuan-tuan boleh continue untuk pembelajaran modul 5 dan modul 6 ni lah. Okey. Okey, baik. Jadi bila kita nak type sesuatu program, kalau tuan-tuan perasan, okey, kita mesti, ni untuk Solidity lah, kita mesti mulakan dengan ada dua, kita panggil syntax pun boleh lah, dua syntax yang utama ni. Okey, pertama ni dia punya license je. Okey, katakan kalau license ni tak ada, katakan kalau saya buang, biasa dia akan ada keluar warning kat sini. Okey, jadi kita kena includekan sekali lah. Okey. Alright, and then keduanya kita perlu ada ni, Pragma Solidity 0.8.7. Okey. Alright, sebelum tu, kalau tuan-tuan perasan, syntax yang kita type ni ataupun arahan yang kita type ni dia dalam bahasa Inggeris. Okay? Kita boleh nampak dia dalam bahasa Inggeris, dia type dalam bahasa Inggeris, dia dicipta dalam bahasa Inggeris. Tapi persoalannya, adakah programming language yang kita type ni difahami oleh komputer? Jawapannya tak. Kenapa? Sebab komputer hanya faham bahasa mesin ataupun binary language. Okay, binary numbers saja. So binary numbers ni je 0 and 1. Dia sama ada kosong ataupun satu. Dan dia boleh dalam form of, dalam bentuk rentetan 0 and 1. Okay, macam 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 sebagai contoh lah. Jadi komputer hanya faham binary language ni saja, binary numbers. Komputer tak faham pun apa yang kita type ni, apa arahan yang kita type, apa syntax yang kita type ni. Komputer tak ada idea pun apa sebenarnya. Jadi macam mana kita nak buat komputer ni faham apa arahan yang kita bagi, apa syntax yang kita type ni sebenarnya? Okey, cara komputer nak faham ialah melalui penterjemah ataupun dalam bahasa pengatur caraannya kita panggil compiler. Okey. Jadi kat line nombor 3 ni, Pragma Solidity 0.8.7 ini adalah compiler. Kita panggil compiler dah. Compiler version 0.8.7. Untuk kita untuk compiler ni menterjemahkan apa juga syntax ataupun arahan kita type ni dalam binary language. Okey. Jadi ini adalah compiler at line 3 ni. Okey. Okey, jadi lagi satu, mungkin tuan-tuan perasan saya type ini kan. Saya mulakan dengan double backslash ni. Okey. Ini dalam programming kita panggil comment. Okey, namanya comment. Okey, apa kaitan comment ni dengan compiler tadi? Okey. Apa juga teks yang kita letak after double backslash ni, ia tidak akan diterjemahkan oleh compiler. Ia tidak akan diterjemahkan oleh penterjemah. Okay, penterjemah tu bahasa Melayunya lah, compiler bahasa Inggerisnya. So dia tak akan diterjemahkan. Jadi apa tujuan comment ni ialah untuk diringkaskan ialah untuk kita membuat side note lah. Side note ataupun rujukan ataupun nota. Okey. Sebagai contoh, katakan kita baru belajar programming, okay, kita nak memahami syntax line by line tu. Jadi kita letak comment, kita letak kat sini. Ini adalah penterjemah. Okay, kita boleh type apa sahaja selepas double backslash ni. Okay. Jadi double backslash ni comment. Jadi bahagian comment ni tidak akan diterjemahkan oleh compiler. Jadi ia tak akan produce any error lah. Kalau katakan kita tak buat double backslash tu, nanti akan ada error kat sini. Sebab apa? Sebab compiler ni akan kira ini sebagai syntax, sedangkan ini bukan syntax. Okay, sebab itu keluar error. Sebab comment hyphen nota ini bukannya syntax. Ini adalah kita punya
ayat yang kita tulis sendiri. Jadi kita letak komen. Okay. So saya cadangkan tuan-tuan kalau katakan tuan-tuan nak belajar Solidity ni, untuk memahami setiap sinteks tu, cuba tuan-tuan letak komen ni, tuan-tuan type aja apa yang tuan-tuan faham. Katakan instructor tu terangkan sesuatu tentang sinteks at line tertentu tu, tuan-tuan cepat-cepat type. Okay, supaya tuan-tuan ingat nanti untuk reference akan datang lah. Okay. Okay. Jadi setiap file Solidity, setiap source code Solidity perlu ada ni, okay, dia punya license dan juga version compiler. Yang tanda apa ni atas ni ini maksudnya kita memanggil compiler version 0.8.7 ke atas. Okay. Katakan akan datang ada versi baru compiler 0.8.8. Okay. Jadi dia akan ambil yang terbaru. Setakat pemahaman saya, dia akan ambil yang terbaru lah, walaupun kat sini kita tulis 0.8.7. Unless kalau kita memang nak fix compiler version ini. Okay, jadi dia akan ambil 0.8.7. Kalau ada keluar 0.8.8, dia tak akan ambil. Okay, jadi to be safe lah pada saya, baik letak saja. Okay, jadi dia akan ambil yang latest. Okay, selepas tu okay, dari segi jarak tu tuan-tuan jangan bimbang. Okay, katakan selepas line 1 ni tuan-tuan nak rapatkan ni, tak ada masalah sebenarnya. Okay, ni pun nak rapatkan tak ada masalah, dia tak ada efek apa-apa. Okay. Tapi untuk nampak lebih teratur, saya cadangkan biar ada gap lah. Okay, ada selang, jadi mudah untuk kita baca pun ya. Okay, selepas tu kita mulakan dengan ada syntax contract. Okay, sebenarnya syntax contract ni agak panjang kalau saya nak terangkan. Cuma mungkin boleh saya simpulkan, selepas kita panggil compiler ni ataupun penterjemah ni, kita kena letak contract ni lah. Okay. Okay. Selepas tu diikuti dengan nama contract. Okay, nama kontrak ni dia boleh nama apa-apa sajalah. Untuk saya, okay, saya lebih suka kalau katakan macam sekarang ni file source code program ni saya namakan hello.sol. Okay, SOL. Jadi kat sini pun saya nama yang sama. Okay, at least nama ni jangan bagi banyak beza lah. Nak selamat, pada saya baik nama yang sama saja. Okay. So contract hello. Okay, diikuti dengan brackets. Ini namanya bracket. Okay tuan-tuan, ini sebenarnya agak penting juga. Dalam mana-mana bahasa pengaturcaraan, tuan-tuan akan jumpa brackets ni. Jadi brackets ni dia prominently, okay, dia ada 3 jenis. Satu bracket, yang ni kita panggil curly brackets. Yang kedua, kita ada square brackets. Dan yang ketiga, kita ada rounded brackets. Okay. Ini mana-mana programming language mesti ada, mesti akan jumpa. Dan yang keduanya, brackets ni dia ada pasangan je. Jadi kita nampak ni, ini ialah opening brackets. Bila ada opening, dia kena ada pasangannya, iaitu closing bracket dia. Sama juga untuk square brackets pun kena ada closing. Okay, sama juga dengan rounded. So kalau tuan-tuan nampak kat sini, lepas contract hello ni, dia ada brackets, curly brackets. Jadi pasangannya mana? Pasangannya ni yang kat bawah ni. Okay. Katakan kalau pasangannya tak ada, nanti akan ada error kat bawah ni. Okay. Jadi kalau ada error dekat program tuan-tuan tengok balik dia punya comment tu apa.
Kadang-kadang dia ada bagi hint, tapi kadang-kadang tak ada. Jadi salah satu cara, tuan-tuan semak bracket tuan-tuan cukup tak? Ada pasangan je tak? Jadi by default brackets ni je mesti dalam nombor genap lah. Sebab setiap bracket berpasangan. Okay, dia ada pasangan dia. Dan bracket ni je, untuk curly bracket je diguna untuk certain tempat. Untuk rounded bracket je guna certain tempat. Untuk square bracket certain tempat. Dia bukannya semua kita boleh guna at the same time. Macam ni selepas contract hello ni kita guna curly brackets. Tapi kalau tuan-tuan perasan dekat sini kita guna rounded brackets pula. Tapi explanation ni agak panjang sebenarnya. Tapi saya cuba simpulkan lah. Saya harap tuan-tuan nanti as time goes by, bila tuan practice, tuan-tuan akan dapat tangkap kat mana bila certain tempat tu brackets mana yang lebih sesuai. Bukan lebih sesuai, betul. Bracket mana yang betul. Kalau kita salah guna bracket, dia akan ada error. Contoh kat sini saya ubah jadi square brackets. So dia akan ada error. Yang sebetulnya ialah rounded. Okay. Jadi ni kena hati-hatilah. Ni ialah common mistake yang saya nampak. Even pada student-student saya. Okay. Okay, habis kat situ. Alright. Jadi kalau tuan-tuan nampak ni, saya sertakan komen kat sini. Ni semua adalah komen untuk rujukan, untuk nota, side note. Sebab bila kita buat program ni, tak kisahlah dalam apa-apa bahasa pun, ada kemungkinan program kita ni akan diguna oleh orang lain, akan di-refer oleh orang lain. Jadi, it is a good practice untuk kita sediakan komen. Jadi orang tahu. Katakan orang tu pun nak belajar juga. Jadi dia dapat tahu. Okay. Okay. So komen ni saya letak kat bawah. Komen ni boleh berada di mana tempat. Okay. Okay, bila kita buat satu program ni, tak kisah dalam apa-apa bahasa sekalipun, dia ada dua komponen utama. Yang pertamanya ialah variable. Ataupun bahasa Melayunya pemboleh ubah. Yang keduanya, kita ada function. Dalam bahasa Melayu, fungsi lah. Function. Okay. Saya akan go through untuk variable ataupun pemboleh ubah dulu. Okay, kalau tuan-tuan ingat lagi penerangan saya yang awal-awal tadi, kita buat program ni biasanya untuk kita automate sesuatu, ataupun kita nak automate sesuatu tugas, ataupun kita nak menyelesaikan satu masalah. Okay. Bila kita nak selesaikan satu masalah, kita perlu determine apa pemboleh ubah yang ada untuk masalah tersebut. Okay, saya bagi contoh. Katakan kita nak mengira purata bagi 4 nombor. Okay. Jadi kat sini untuk masalah ini, for sure dia punya variable tu ialah 4 nombor tu lah. Okay, maksudnya ada 4 nombor. Okay. Jadi bila kita nak type program ni, okay, sebenarnya kita tak boleh menghafal. Menghafal tu bukan totally tak boleh, tapi it's not a good practice. Bukan menghafal program ni bukan cara yang betul untuk belajar programming. Kita kena analyse apa yang kita nak selesaikan. Sebab setiap case study berlainan. Setiap masalah yang kita nak selesaikan melalui program kita tu berlainan. Jadi bila berlainan, dia punya variable pun boleh jadi berlainan. Jadi kalau kita hafal, kita hanya stick pada fikiran kita hanya stick untuk satu masalah tu saja. Katakan bila kita nak buat program lain untuk selesaikan masalah yang lain, kita dah stuck kat situ. Okay, kita tak dapat nak berfikir. Jadi perkara paling penting bila kita buat satu program, kita kena determine dia punya pemboleh ubah dia. Okay.
Sebagai contoh, macam tadi saya nak uh, selesaikan masalah untuk mengira purata. Saya nak automatekan pengiraan purata tu. Instead of saya nak gunakan calculator, saya nak menggunakan Solidity. Okay, jadi saya create 4 variable. Ada 4 variable. Okay, sebelum tu, variable ni ada banyak jenis. Okay, ada variable untuk kita represent nombor. Katakan variable tu untuk represent nombor, kita guna apa yang kita panggil data type. Okay, data type. So kalau pemboleh ubah tu dalam bentuk nombor, kita biasanya guna int. Okay, untuk nombor. Kalau kalau nombor tu nombor perpuluhan pula, biasanya kita gunakan double ataupun float. Okay, ini untuk nombor perpuluhan. Kalau katakan ia adalah bentuk aksara, okay, single aksara, satu aksara. Contoh macam gender. Kita ada M for male, F for female. Contoh, kita guna char, stands for character, untuk single character. Kalau katakan untuk simpan string ataupun teks, okay, macam nama kita akan gunakan string. Okay, untuk teks. So teks ni dia boleh jadi 0 to 9 aksara. Dia boleh combination combination alphabet dan juga number. Okay, 0 hingga 9 dan juga A hingga Z. Contoh macam nombor flat lah, nombor flat kereta pun boleh. Okay, kita boleh consider as string. Nama kita pun kita boleh consider as string. Okay, macam nombor plate tu je bercampur lah, nombor dengan huruf. Tapi kalau nama kita biasanya huruf saja kan, jadi pun boleh juga kita guna string. Okey, berbalik pada tadi, kita nak mengira purata. Katakan 4 nombor tersebut ialah nombor bulat yang biasalah, nombor yang tiada perpuluhan. Jadi apa kita buat? Kita type int and then kita bagi nama pada pemboleh ubah tersebut. Okay, kita bagi nama. Untuk nombor yang pertama, kita bagi nama dia A. Macam kita belajar matematik dalam AddMath, masa SPM dulu, kita ada pemboleh ubah kan. Setiap equation tu dia ada pemboleh ubah, kita wakilkan dengan huruf. Jadi samalah dalam programming tu macam tu. Jadi kita ada 4 pemboleh ubah, jadi kita buat lagi 3 lah. int B, int C dan juga int D. Okey. Okey, jadi kita tak ada error. Kalau kita nampak right ni maknanya kita tak ada error lah. Jadi katakan kita compile. Okey. So dia tak ada keluar apa-apa. Buat masa ni dia tak ada keluar apa-apa lagi lah. Okay. Jadi saya rasa dah habis untuk variable ni, pemboleh ubah. Ni komponen yang pertama, okay, pemboleh ubah. Okay, kalau tuan-tuan perasan dalam Solidity, kadang kita kena tambah. Sebenarnya ini optional sebenarnya. Tapi kebanyakan program Solidity yang saya tengok dia letak juga, dia letak public. Okey, sebenarnya untuk public ni penerangannya sebenarnya agak panjang sebenarnya. Jadi penerangan ni sebenarnya ada kalau tuan-tuan belajar C++ ataupun Java. Fundamentalnya ada kat sini, tapi saya tak bercadang untuk cerita tu lah kat sini sebab dia agak panjang sebenarnya.
Jadi untuk dipendekkan cerita, dalam konteks solidity ni, kalau kita letak public, okay, masa kita nak deploy ni, okay, masa kita nak deploy ni, kalau kita letak public, kita akan nampak kat sini. Kalau tuan-tuan perasan, B, C dan D ni, saya tak letak public. Jadi dia tak keluar kat sini. Dia tak ada. Okay. Okay, katakan saya letak public depan B ni. Ini secara konsep yang mudah lah. Sebenarnya penerangannya lagi panjang. Okay, saya deploy. Sekarang A, B ada. Okay, kita nampak kat sini. Okay, jadi saya akan buat untuk yang semua lah. Okay, sebelum tu saya minta maaf kalau ada tersilap apa-apa bila saya menaip ni, sebab saya pun masih baru lagi. Jadi sintaks dia tu mungkin agak berlainan sikit dengan apa yang saya dah familiar lah. Tapi secara asasnya dia samalah, lebih kurang, tak ada perbezaan. Dan saya buat program ni secara spontaneous je, saya cuba jaya je. Okay, harap-harap menjadilah. Okay, jadi ini saya deploy lagi. Okay, sekarang semua A, B, C, D ada. Okay, baik. Sekarang ni kita dah ada pemboleh ubah ni. Okay, A, B, C, D. Kita nak kira purata untuk 4 nombor. Tapi masalahnya, macam mana kita nak setkan value dia? Katakan kita nak setkan value dia tu ke A kepada 2, B kepada 3, C kepada 4, D kepada 5. Macam mana? Okay, jadi sebenarnya ada dua cara, tuan-tuan. Okay, cara yang pertama, yang paling basic, biasa kita letak sama dengan, kita letaklah equivalent to 2. Yang lain pun sama. Okay, ni cara pertama untuk kita set value. Okay, saya deploy lagi sekali. Okay, jadi bila kita tekan ni, kita dah nampak ni, 2 ni keluar kat sini. Okay, 3, 4, 5. Okay. Okay, baik. Ni cara yang pertama. Okay, agak straightforward. Just letak sama dengan, diikuti dengan nilai. Sama juga lain. Katakan saya ada double. Saya tak pasti, rasa double tak ada, mungkin float. E. Okay, jadi dalam Solidity ni dia tak sama dengan programming language yang lain. Kalau katakan untuk programming language yang lain, untuk simpan decimal point number kita gunakan double ataupun float. Tapi kat sini apa yang saya nampak, dia guna UINT.
Yang untuk desimal ni saya tak berapa pasti. Tapi based on apa forum ni, kita guna UINT. Tapi kalau dalam programming language, for sure dia akan gunakan double ataupun float. Okay, tapi kat sini kita tak boleh represent directly as floating point. Kena melalui equation. Okay, kat sini dia kata solidity only support integers. Okay, kalau macam ni baru boleh. So kalau katakan kita nak represent 2.1, kita kena come out dengan dia punya calculation dekat sini supaya dia dapat hasilnya 2.1. Kita tak boleh nak terus present dengan macam tadi saya buat. Saya nak terus tulis E equal to 2.1, tak boleh. Tapi kalau dalam bahasa lain boleh. Untuk solidity ni tak boleh. Dan juga untuk char dengan string. Ok, ni pun saya tak explore lagi macam mana, adakah sama, adakah boleh char. Nampak gaya tak boleh sebab dia tak biru kat situ. Tapi kalau string, ok, string boleh. String public macam ni lah, public name. Ok, katakan saya nak letak nama saya letak Arifin. Okay. Bezanya bila string ni kita kena letak quote. Okay, opening dengan closing quote ni kena ada. Okay. So untuk apa tadi, untuk decimal point kita kena buat dalam bentuk equation ni untuk dia come out dengan kita punya final result of equation, final result of value tu lah. Okay, kita tak boleh terus directly macam ni. Okay, so itu untuk cara kita set value untuk setiap pemboleh ubah yang kita ada, untuk setiap variable yang kita ada. Dengan cara yang paling mudah, kita letak kita panggil ni dalam bahasa programming assignment operator. Okay? Assignment operator. Bahasa mudahnya sama dengan lah. Okay? Kita letak sama dengan. Okay. Jadi itu cara kita assign value untuk setiap pemboleh ubah kita. Itu cara yang pertama. Yang keduanya ialah kita akan pergi kepada komponen kita yang kedua, iaitu function tadi. Okay, komponen yang kedua perlu ada ialah function. Okay, jadi fungsi function ni, okay, the purpose of function ni ialah pertamanya kita nak set ataupun nak assign value kepada pemboleh ubah. Okay, itu adalah salah satu objective function, salah satu features yang function boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk apa ni kita panggil, transformasi ataupun modifikasi, untuk kita melakukan apa nak panggil,
proses apa ayatnya, Allah lupalah. Untuk kita memproses, katakan kita nak buat A tambah B, itulah dia, untuk melakukan modifikasi kepada pemboleh ubah ataupun transaksi, kepada pemboleh ubah. Yang ketiga, untuk kita keluarkan output ataupun result. Setakat yang saya terfikir inilah apa tugas-tugas function. Sebenarnya dia banyak lagi, tapi dalam untuk contoh kali ini, setakat ni inilah yang saya terfikir. Since ni pun saya buat secara spontan saja. Okey. Jadi kita dah ada pemboleh ubah, komponen yang pertama. Yang keduanya kita ada function. Dalam Solidity, bila mana kita nak write sesuatu function, kita akan mulakan dengan syntax function. Syntax function diikuti dengan apa-apa juga nama yang kita nak setkan lah. Function tu nama apa. Katakan kita nak melakukan proses mengira purata bagi 4 nombor ni. Jadi kita namakan function calculate min. Ini kalau katakan kita nak guna function ni untuk nombor 2 ni lah, modifikasi. So biasanya function ni selepas kita type ni macam ni, dia diikuti dengan curly brackets. Curly brackets ni jangan lupa lah, name public. Ni kalau untuk kita gunakan untuk kedua lah. Kita juga boleh gunakan untuk assign value kepada pemboleh ubah. Caranya macam ni. Function, katakan kita nak set value A, kita type set A. Nama ni boleh apa-apa saja, tapi sebaik-baiknya tulis nama yang represent apa yang function tu nak buat. Jadi senang untuk kita faham, dan senang juga untuk orang lain faham. Katakan ada orang lain yang review kod kita. Function set apa, kita nak set value A. Set A. Lepas tu dalam rounded brackets, sebenarnya dalam rounded brackets ni kita kena isi sesuatu, tapi explanation dia tu agak panjang sebenarnya. Dia kena macam biasalah, dia kena ada asas dalam kat sini. Tapi saya pendekkan cerita lah. Dia senangnya macam ni. Kalau dekat pemboleh ubah, tuan-tuan ada sediakan, tuan-tuan type int A ni kan, int public A. Kat sini tuan-tuan ikut sama int, tapi public tu setakat ni saya saya cuba untuk excludekan public tu. Saya nak try and error dulu. Cuma bezanya kat sini letak underscore int A. And then public jangan lupa bila ada buka kena ada tutup je, pasangan je kat sini. Katakan tuan-tuan nak setkan value B pula. So apa yang tuan-tuan buat? Buat lagi satu, copy paste je. So kat sini set B. Function ni nama dia mesti unik. Dia tak boleh ada dua function nama yang sama. Kalau tuan-tuan nampak line 29 nama set A, line 33 ada lagi set A, tak boleh. Jadi akan keluar error. Jadi kat sini namakan, lagipun kita nak set untuk value B kan, jadi kita set B. Sama juga untuk variable, saya lupa nak terangkan tadi. Untuk variable pun kita tak boleh ada dua nama variable yang sama. Walaupun value je lain, katakan kat sini value dia 10. Tapi nama variable ni sama, dua-dua A. Jadi tak boleh. Dalam apa-apa programming language, yang ni saya pastilah, apa-apa programming language.
Cuma ni tadi solutif dia berbeza dekat sini. Cara kita nak tetapkan nilai yang ada titik perpuluhan. Okey, kita dah ada set A, set B. Kita buat set C. Set D. Okey, jadi kat sini pun kita ubah B, cuma tambah underscore je depan dia. C dan D. Okey, jadi bila saya dah guna function ni, saya akan delete lah. Equal to 2 ni saya akan delete. Okey tuan-tuan, ceritanya macam ni. So tadi ada cara yang pertama, yang mana kita letak equal to 2. Jadi bila kita tekan kat sini, A tu equal to 2. Okey, masalahnya sekarang 2 ni, equal to 2 ni, nilainya adalah static. Katakan kita nak ubah nilai 2 ni kepada 3 ataupun kepada nilai lain. Ya, memang boleh. Kita just padam je lah 2 ni, letak nilai lain. Apa masalahnya kan? Baik, memang boleh, tak ada masalah. Tapi dia tidak praktikal. Cara yang terbaik ialah kita guna function, yang mana kat sini kita biarkan kosong dulu. Jadi apa-apa value A, B, C, D ni kita tetapkan melalui function. Jadi dia lebih dynamic. Jadi kita boleh letak apa value yang kita inginkan pada masa itu, tanpa perlu kita kacau program ni, tanpa kita perlu nak delete equal to 2 ni kepada value yang lain. Saya tunjukkan. Sekarang ni tuan-tuan nampak A2, B3, C4. Sekarang ni saya buang. Saya tak tetapkan apa-apa nilai dulu. Saya guna cara yang kedua, iaitu saya tetapkan melalui function. Jadi setakat ni dalam ni sepatutnya ada lagi kena type tapi setakat ni saya hold dulu, saya nak tengok dulu. Sekarang nilai A bila saya klik ni kosong, tak ada lagi. Dia tak ada apa-apa value. Sekarang ni apa yang kita perlu buat dalam curly brackets ni, kita type A equal to underscore A. Bermaksud A ni sekarang value je kosong. A value dia kosong, tak ada nilai apa-apa ni. Sekarang kita nak setkan A ni kepada nilai underscore A. Underscore A ni kat mana? Underscore A ni kat sini, yang kita akan type sekejap lagi. Nanti tuan-tuan tengok. Jadi sama juga untuk B. Dan ini untuk D. Sekarang saya delete yang ni, saya deploy lagi. Sekarang saya tak set lagi apa-apa nilai A, B, C, D. A, B, C, D. Semua nilai je kosong. Yang ni saya comment dulu. Saya tak mahu je compile. A, B, C, D, alright. A kosong, B kosong, C kosong, D juga kosong. Sekarang saya nak setkan nilai underscore A ni. Katakan underscore A saya nak 12. Saya tekan set A. Sekarang ni kosong kan. Saya tekan. Now dia 12. Secara logiknya, penerangan secara ringkasnya sekarang ni, pada awalnya A ni kosong bila kita tak set kan. Sekarang kita nak setkan A tu kepada nilai 12. Jadi 12 tu kita set kat mana? Kita set kat sini. Dalam ruangan ni. So dalam ruangan ni dia mewakili underscore A ni.
Jadi secara matematiknya sekarang nilai A ni sama dengan underscore A. Underscore A tu yang mana? Yang 12 ni lah, yang kita baru masukkan. Jadi sekarang dia lebih dynamic. Jadi katakan nilai 12 ni kita nak setkan kepada nilai lain pula, 20 contoh. Okay, jadi kita tak perlu kacau kat program ni. Kita tak perlu nak delete dan type balik. Kita just type kat sini, dia lebih dynamic. Sekarang nilai current ialah 12. Kita set nilai baru 20. Kita tekan balik, now dia tukar jadi 20. Jadi sama juga untuk yang lain, kita just isi saja. Tekan set, jangan lupa. So B daripada kosong sekarang jadi 12, C daripada kosong sekarang jadi 100, D daripada kosong sekarang jadi 10. Okay. Jadi konsepnya sama. Okay, jadi function yang saya buat ni adalah demonstration untuk nombor 1 ni, untuk kita assign value kepada pemboleh ubah. Okay, jadi ingat tadi ada dua cara kita nak assign pemboleh ubah. Cara yang static, kita letak equal to nilai dia. Cara yang kedua yang lebih dynamic, kita gunakan function. Okay, sekarang kita dah cover yang ini. Sekarang kita nak keluarkan output. Okay, keluarkan output ni pun saya cuba terangkan secara ringkas lah. Sebenarnya dia lebih panjang sebenarnya. Bila kita nak keluarkan output ni, kita gunakan function. Kita namakan display, katakan display. Kita nak display apa? Kita nak display A. Okay. So yang ni kita biarkan kosong. Public ada return. Ini saya main cuba jaya je lah. Mungkin ada silap. Return D. Return A. Okay. So tadi kita dah setkan value. Sekarang kita nak displaykan value nya. Okay, kita setkan nilai A kepada 10. Tekan set A 10, display A 10. Jadi sebenarnya untuk solidity ni dia ada konsep yang mana kita boleh view dia punya nilai je tu melalui kita panggil GUI, Graphical User Interface. Kalau programming language lain dia tak boleh, kita kena type ada satu syntax lain untuk kita print out. Jadi saya nampak benda ni dia macam redundant lah sebenarnya. Kalau untuk programming language yang lain yang saya belajar untuk saya displaykan nilai setiap pemboleh ubah tu, saya kena create satu function. Macam contoh ni lah, create satu function. Jadi function tu akan displaykan value 10 ni tadi. Tapi kat sini dia macam nampak macam redundant lah kat sini. Sebenarnya kita boleh display kat sini daripada pemboleh ubah A ni. Okey. Jadi dia ada redundant lah kat sini. Jadi apa yang saya terangkan ni adalah atas apa ilmu sedia ada yang saya tahulah. Okey. Saya cuba jaya untuk solidity ni. Dia boleh ke tak? Jadi kalau ni kan tuan-tuan tak perlu pun sebenarnya kalau nak buat function untuk keluarkan output ni. Ni saya buat berdasarkan apa pengalaman saya lah untuk bahasa pengaturan yang lain. Tapi boleh je nak continue. Display B contoh. Display B. So kat sini return B. Okay. Biasanya kalau kita nak buat function untuk kita displaykan output ni, dia kena ada syntax return kat sini. Okay, return.
Dan juga kita kena include je view ataupun pure kat sini. Tapi buat masa sekarang saya tak terangkan lah view atau pure. Tapi view ni adalah satu yang baru. Dalam programming language yang lain saya tak pernah jumpa lagi. Jadi ini pun saya tak berapa familiar lagi sebenarnya. Tapi saya dapat sedikit insight lah apa view ni berkenaan apa. Okay. Tapi dalam programming language yang lain tak ada. Jadi kita dah cover nombor 1, kita dah cover nombor 3. Sekarang kita nak cover yang nombor 2 ni. Untuk kita menjalankan, memproses nombor tu. Okay, melakukan modifikasi. Dia bukan modifikasi. Melakukan transaksi lah lebih kurang. Melakukan proses. Sebab kita nak kira purata ni, kita akan go into nombor 2 ni. Okay. Jadi kita create satu function. Okay. Untuk calculate mean. Calculate mean public. So kemungkinan saya akan gunakan yang ini. Okay. Ni saya try and error dulu. Secara konsepnya saya dah ada dalam kepala. Cuma saya tak pasti je possible ataupun tak dalam Solidity. Return A plus B plus C plus D divide by 4. Okey, boleh. Okey, jadi kita cuba. Okey, sekarang saya deploy lagi sekali. Okey, jadi kita nampak function yang kita buat ni, calculate mean. Sekarang saya masukkan apa-apa nombor. 12, 30. Any random nama. Okey, jadi kita boleh nampak nilai dia sama tak? Belum lagi. Okey. D dari sini. Okey. So bila saya calculate mean ni, dia akan melakukan proses A plus B plus C plus D divide by 4. Kita nak kira purata kan. Okey, jadi hasil dia ialah 61. Jadi cuba kita kira balik, semak balik, betul tak? Dua belas, 30, 367. Tak sama. Okey, baru sama. So tadi ada tersilap dekat sini. Maknanya kena
letak kurungan ni. Maksud kurungan ni ialah kita kena selesaikan penambahan ni dulu, baru kita bagi dengan 4. Okay, kalau kita tak letak kurungan ni, apa yang compiler tu akan buat, dia akan bagi 4 ni dulu, D bagi dengan 4, baru je buat yang lain. Okay, ni asas dalam matematik lah. Dia ada priority je, kat mana yang dia akan buat dulu, penambahan dulu ke ataupun bahagi dan darab. So dalam matematik secara asasnya dia akan mulakan dengan darab dan bahagi dulu. Okay. Jadi sebab itu bila kita type dalam program, kita kena includekan kurungan ni untuk kita beri arahan pada compiler yang mana kita selesaikan penambahan ni dulu, baru kita bahagi 4. Okay. So kat sini kita dapat nilai 28. Okay. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak konsep cara memprogram Solidity lah secara asasnya. Saya rasa sebenarnya banyak lagi yang sebenarnya tuan-tuan perlu tahu, dan saya amat sarankan untuk tuan-tuan cuba dapatkan reference tambahan. Okay. Sama ada di YouTube dan sebagainya. Macam contoh tadi saya ada dapat error dan saya cuba Google error tu, dan saya dapat dia punya input je lah. Sebab apa-apa programming language pun dia akan ada community dia. Maksudnya dia akan ada orang-orang yang engage dengan sesuatu programming language tu. Jadi apa-apa juga masalah, biasanya kalau kita Google, kita boleh saja Google, kita akan dapat hasilnya. Cumanya kita kena tahulah apa yang kita nak Google tu. Okay, dia punya keyword tu sangat penting. Macam tadi saya ada masalah untuk macam mana saya nak tahu dalam Solidity ni sama ada dia boleh represent nombor perpuluhan ataupun tak. Jadi kat sini saya type decimal value in Solidity. Jadi dia punya keyword untuk kita Google tu amat penting untuk kita tahu apa masalah, untuk kita selesaikan apa masalah yang kita hadapi itulah. Jadi ini amat penting lah. Dan saya pun terus terang saya baru belajar Solidity ni, dan saya tak mahir lagi, dan banyak perkara lagi yang saya perlu explore lah. Jadi dia punya key point dia kat sini ialah determination kita. Kita bila buat sesuatu, kita cuba buat sebaik-baik. Okay. Determination tu kena ada. Jadi tujuan saya buat video ni supaya untuk menggalakkan tuan-tuan untuk untuk passionate ataupun untuk determine tuan-tuan punya semangat untuk terus belajar Solidity ni. Sebab saya sendiri berpengalaman mengajar, dan saya experience ada certain student-student saya yang mungkin dia give up separuh jalan bila belajar program ini, sebab dia merasakan mungkin susah dan sebagainya lah. Jadi kita perlu sebagai tenaga pengajar ni, kita perlu bagi semangat lah. Yang selebihnya tu memang atas diri sendiri, tapi untuk bahagian saya cuba untuk tolong seboleh mana yang mungkin, supaya mungkin kalau katakan kita ajar 1 hingga 10, ada 10 bab, at least janganlah semua 10 bab tu tak masuk dalam kepala. At least mungkin dapat 1 ataupun 2 bab pun jadilah macam tu. Itu apa yang saya cuba nak lakukan lah. Jadi saya harap video ni dapat memberi manfaat, dapat nolong tuan-tuan untuk belajar Solidity ni. Kalau katakan tuan-tuan nak extend lagi tuan-tuan punya knowledge dalam programming, saya sarankan tuan-tuan untuk belajar C ataupun C++. Sebabnya ini lebih general dan dia lebih mudah as a beginner untuk belajar. Jadi bila tuan-tuan belajar ni, insyaAllah
saya rasa bila tuan-tuan berubah kepada bahasa pengucaran yang lain, tuan-tuan tak ada masalah sebab tuan-tuan ada foundation, ada fundamental tu ada. Jadi bila tuan-tuan tengok sinteks-sinteks yang ada dalam Solidity ni, insyaAllah tuan-tuan boleh dapat some insight, boleh dapat agak ini sebenarnya untuk apa. Jadi sepanjang saya belajar Solidity tu, itu yang saya experience sendiri. Mungkin dia tak 100% betul, tapi at least saya dapat agak benda tu. Sebab saya ada foundation. Jadi sebab itu saya rasa amat penting. Dan buat as a beginner, mungkin sebagai permulaan bolehlah untuk kalau katakan tuan-tuan nak hafal programming tu. Tapi ia bukan a good practice. Kalau tuan-tuan memang akan ke bidang IT ni ataupun sains komputer ni, memang tuan-tuan tak boleh hafal programming. Tuan-tuan kena ada critical thinking, okay, untuk determine macam saya buat tadi, determine apa variable yang sepatutnya, apa function yang sepatutnya, dalam function tu kita nak tulis apa. Okay, sebab setiap masalah, setiap case study tu je berlainan. Okay. Jadi saya harap video ni dapat membantu tuan-tuan. So segala yang baik tu daripada Allah SWT. Segala yang buruk tu daripada saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan dalam video ni. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.